Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid dan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati, diberkati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita untuk bersama-sama pada pagi ini melaksanakan solat fardu subuh, dan sama-sama kita beriktikaf untuk setengah jam. Kena sebut tu setengah jam ni, ya. Untuk kita sama-sama bermuhasabah, ingat mengingati antara satu sama lain. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingat mengingatilah kamu, sesungguhnya memang di kalangan orang beriman ini, ingat mengingati ini merupakan satu perkara yang memberi manfaat kepada mereka, ya. Jadi kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun PKP dilanjutkan sehingga 18 Februari, tetapi kita dapat melaksanakan majlis-majlis ilmu, solat fardu, solat Jumaat dalam norma yang orang kata tadi PKPB. Kalau dulu kalau kita PKP sudah tentulah orang kata tadi kita langsung tak boleh keluar, masjid tutup, ya. Yang bolehnya hanya dah 2-3 orang saja. Tapi kali ini sangat berbeza. Malah apa yang telah diputuskan oleh pihak berkuasa ataupun kerajaan kita ini, hari ini menjadi, orang kata tadi, kita ni negeri Pahang ni menjadi tumpuan kepada negeri-negeri yang lain. Menjadi tumpuan kepada negeri-negeri yang lain, ya. Kerana negeri Pahang, kerajaan negeri Pahang telah membenarkan kita usahakan kita solat fardu, tapi berdasarkan kepada kapasiti masjid. Kita boleh membuat majlis ilmu maghrib dan isyak dan lepas subuh ni hanya setengah jam, tempat lain tak boleh. Dan mungkin yang terbaru ni mungkin kita benarkan juga untuk surau-surau mengadakan majlis ilmu, ya. Jadi ini adalah satu nikmat yang amat besar yang dapat kita rasakan, dan alhamdulillah mungkin dengan keberkatan apa yang telah diputuskan oleh kerajaan kita, hari ini kita adalah negeri pertama, ataupun Pahang adalah ada 2 daerah di negeri Pahang ini yang mula-mula sekali mendapat mendapat green zone di seluruh Malaysia. Nombor 1 Bera, nombor 2 Lipis. Dan ini juga kita adalah negeri yang pertama yang mula mendapat daerah-daerah yang mendapat green zone di seluruh Malaysia. Ini adalah mungkin keberkatan
daripada kita menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu saya sangat mengharapkan daripada diri saya dan tuan-tuan sekalian, ya, agar kita sama-sama mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan, ya. Sebab ada juga, ya, saya terlibat dengan jawatan kuasa task force ni. Ada juga bila kita bermesyuarat tadi, masjid surau ni yang dia memang anti SOP. Dia memang anti SOP. Jadi saya harap kita janganlah ada di kalangan ahli masjid ini yang anti SOP. Ya, kalau dia anti SOP, suruh beritahu ketua jawatan kuasa jangan bagi datang masjid. Dengan sebab dia nanti orang lain tak boleh semayang, orang lain tak boleh ada majlis ilmu, ya. Jadi jangan mementingkan diri sendiri sehingga mengorbankan kepentingan orang lain, ya. Hari ini tuan-tuan, saya nak sama-sama kita kongsikan, ya, dalam ayat daripada surah Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Sadaqallahul azim. Surah Ibrahim ayat 34 ini ada 3 statement, 3 kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita semua sekali menghayati, memahami dan kita apply dalam kehidupan kita. Apa dia? Yang pertama, Allah kata wa atakum min kulli ma sa'altum. Ayat ini Allah cerita bahawa kamu telah Allah datangkan, Allah beri, Allah kurnia. Min kulli ma sa'altumu, semua benda yang kamu nak Allah beri. Semua keperluan manusia Allah bagi. Yang kalau tuan-tuan ingat, saya tak tahu lah kuliah saya lama tak kuliah sini dah, ya. Saya ingat jadual saya hari Selasa tu tuan-tuan ganti dengan orang lain lah, ya. Jadual saya hari Selasa tu tuan-tuan ganti dengan orang lain. Carilah ustaz yang saya rasa saya macam saya tak boleh nak bagi komitmen untuk setiap hari Selasa tu, banyak tak ada orang. Jadi saya boleh kuliah macam yang ni, saya sekala panggil datang. Maknanya kalau subuh okey. Sebabnya subuh ni kita tak berehat ke benda lain, macam hari cuti gini, ya. Kalau hari cuti subuh hari Sabtu minggu kelima tu boleh. Tapi kalau hari Selasa ni kadang-kadang meeting lambat, nak sampai ke rumah payah. Saya rasa yang hari Selasa minggu keempat saya tu tuan-tuan beri ke ustaz lain, supaya majlis ilmu ni dia tidak, bukan saya tak nak mementingkan diri saya, mementingkan jemaah. Tuan-tuan cari orang lain ganti. Tapi hari-hari yang lain tu jika ada kelapangan saya datang macam pagi ni, ya. Balik semula. Semua benda yang kita nak dapat. Sebab itu ulama kata nikmat ni banyak. Ada nikmat fitrah. Macam mana nikmat fitrah? Mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita, tangan, kaki, ini semua manusia boleh dapat. Tak, kita ni memang Tuhan bagi. Adalah seseorang yang dia tu OKU. Tak, mungkin telinga tak ada, tak dengar, mungkin mulut tak boleh bercakap, mungkin mata tak nampak, ada. Tapi boleh katakan kebanyakan yang ada dalam masjid ni semua yang fitrah. Tak. Ada seorang ulama, Imam Muhammad bin Sama', ataupun dikenali dengan nama Ibnu Sama'. Satu hari ada orang fakir miskin, ya, orang fakir mengadu pada dia tentang kesusahan nak dapatkan duit. Susah.
dikelilingi oleh hutang. Lalu Ibnu Samak ni tanya dia, nak berapa? Seolah-olah dia mengadu pada Ibnu Samak ni, maknanya payah sangat, seolah macam tidak adil untuk dia. Kenapa Allah bagi dia susah? Ni nak cerita nikmat fitriyah, yang fitrah yang Allah bagi semua orang. Dia kata aku nak 10,000, tapi saya tak ingat 10,000 dinar ke 10,000 dirham ke 10,000 jenis mata wang, tak ingat, tapi 10,000. Dia kata aku nak 10,000. Okey, Ibnu Samak kata okey, adakah kamu nak sekiranya kamu dapat 10,000 tapi mata kamu tak ada? Kamu sanggup tak dapat 10,000 mata kamu tak ada? Dia kata tak sanggup. Biarlah ada mata 10,000 tak ada. Sanggup tak kamu dapat 10,000 kamu tak boleh cakap, bisu? Tak sanggup. Sanggup tak kamu ada 10,000 tangan kamu tak boleh berfungsi? Tak sanggup. Maka dia kata kalau begitu kamu bersyukurlah dengan apa yang Tuhan bagi pada kamu. Sesungguhnya rezeki ni Allah dah tentu untuk kamu. Allah dah tentu dah rezeki ni untuk kita. Kita berusaha, sebab ada di antara rezeki-rezeki ni yang kita perolehi dengan hasil usaha kita. Jadi ini nak cerita pada kita bahawa kadang-kadang benda yang kita minta tu Allah bagi. Begitu juga nikmat alamiah, yang alam. Tak. Nikmat yang alam ni ialah oksigen, udara, angin, tanah, pokok, langit, hujan. Ni memang kita dapat. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah bagi belaka dah ke kita ni. Semua minat. Dan Ibnu Katsir kata ada benda yang kita tak nak pun Allah bagi. Kita tak sedar pun, tapi Allah bagi juga. Nah. Kemudian ada rezeki yang kita usaha. Allah juga bagi. Ya, rezeki yang pertama yang fitrah yang memang ada, yang alamiah yang ada sekeliling kita, yang ketiga yang kita usaha. Rezeki yang kita usaha. Kita usaha, belajar dulu, akhirnya kita dapat kerja. Dengan kerja tadi kita simpan duit, akhirnya kita beli rumah, kita dapat rumah. Dengan sebab kita rajin tadi, kita naik pangkat, dapat. Ada kerja, ada pangkat, ada gaji. Dengan sebab kita kerja tadi apa semua sekali, kita ada isteri, kita ada anak, kita ada pakaian, kita ada kereta, kita ada semua. Maknanya semua kita ada. Jadi yang ni pun Allah bagi. Dan ada rezeki yang kadang-kadang kita tidak pernah sangka kita dapat. Betul tak? Apa dia benda yang kita tak pernah sangka kita dapat, yang orang lain tak dapat? Ialah benda yang Tuhan bagi pada kita, iaitu nikmat iman. Nikmat iman dan Islam. Ini tuan-tuan pernah tak fikir? Pernah tak kita terfikir, ya Allah, aku ni nikmat yang sebesar-besar nikmat yang Tuhan bagi pada aku, kadang-kadang kita tak sedar pun. Ya. Ada orang yang nak mendapat nikmat iman dan Islam ni dalam keadaan mereka betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sahabat para solihin. Ya. Dan ada orang yang walaupun dia hebat, tapi dia tak dapat juga nikmat ini. Tuan-tuan ingat tak yang saya cerita? Tapi saya rasa saya dah cerita dah di masjid ni. Kisah seorang ulama, ya, berjumpa dengan seorang scholar, cerdik pandai. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia mengetahui tentang bahasa Arab, semua benda dia dapat. Tapi dia masih lagi
mempunyai ataupun pandangan yang tiada bertuhan, free thinker. Hafal ni Quran ni, hafal. Hadis hafal. Masya Allah. Bila dia katakan suruh dia bersyahadah, dia kata dia masih lagi belum mendapat hidayah daripada Allah. Dia tahu dia tak dapat hidayah. Tuan-tuan, bayangkan perkara ni yang begitu hebat, yang disebut, yang saya selalu sebut pada tuan-tuan dulu dalam kuliah kita dulu. Apa yang disebut, apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tak boleh memberi petunjuk kepada siapa yang engkau nak. Engkau tak mampu untuk memberi petunjuk kepada siapa yang kau suka. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah ni dia beri petunjuk pada siapa yang dia nak. Jadi kita ni Allah nak. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Ini nikmat yang kadang-kadang kita tak pernah sedar apa yang kita ada. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, tak, walaupun orang kata tadi Allah dah uji kita dengan 2 kali PKP, tapi masjid kita tak penuh juga. Tak adalah sembahyang subuh kita macam sembahyang Jumaat. Tak. Kalau sembahyang Jumaat ni mesti penuh sampai ke belakang, tepi pun penuh. Mesti punya. Bukan sini je, tempat lain pun sama. Tapi kenapa waktu-waktu lain kita tak dapat buat begitu? Ini persoalan yang biasa dikemukakan, diutarakan oleh semua orang. Jadi yang pertama, yang kedua yang disebut dalam Al-Quran ini, Allah kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang pertama, Allah beritahu kepada kita, Allah beri semua kita nak. Hatta benda yang kita tak nak pun Allah bagi. Daripada mula kita hidup dulu sampai umur kita sekarang. Tuan-tuan cuba kira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu kira nikmat Allah beri pada kamu tu, la tuhsuha, kamu tak akan dapat kira. Cuba tuan-tuan kira. Tak. Kita fikir yang udara yang kita sedut, oksigen yang pun banyak kita sedut tu pun kita tak tahu berapa banyak. Tak. Tuan-tuan try masuk hospital sekali, sakit, masuk oksigen, tak, keluar daripada hospital ada kena bayar tak? Tak, mesti bayar. Tak. Walaupun kita penjawat awam bayar RM1 je masa nak daftar, lepas tu semua kerajaan bayar, tapi bayar ke? Kalau kita pergi hospital, oksigen yang kita sedut tu berbayar. Tapi duduk di luar ni tak pernah Tuhan claim pun berapa. Malah kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah tentukan dah rezeki orang, hatta orang yang derhaka pada Allah, orang kafir pun ada rezeki. Dan ada kalanya orang yang beriman pun Allah uji dengan ujian yang besar. Kenapa orang kafir ni dapat rezeki, orang beriman ni kena banjir lah, kena COVID-19 lah? Tak, orang tanya, banyak orang tanya. Kenapa? Tak ada lah, kita jarang dengar orang India, dengan orang Cina kena COVID-19 ni. Yang kena Melayu semua. Tak? Orang Islam dah ke? Kenapa Allah? Ini kerja Allah. Tak? Sebab tu kita ni banyak benda dalam dunia ni memang kita tak dapat nak fikirkan dengan pemikiran kita. Semuanya berserah pada Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tak akan menimpa satu musibah melainkan Allah dah tulis dulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri statement yang kedua, kalau kamu kira nikmat Allah ni, kamu tidak akan dapat kira. Tak boleh. Tak mampu kamu nak kira. Bermakna kita tak mampu nak mensyukuri nikmat Allah.
Semua satu persatu. Sebab itu dalam satu riwayat diceritakan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam bila menceritakan, bila diberitahu tentang banyaknya, bila dia memikirkan banyaknya nikmat Allah, lalu ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara aku nak mensyukuri nikmat Allah? Bagaimana kita nak syukuri nikmat Allah? Lalu apa yang Allah kata pada dia? Dia kata, bila kamu sudah menyedari tentang banyaknya nikmat Allah pada kamu, itu sudah sebagai satu tanda bahawa kamu telah mensyukuri nikmat Allah. Maknanya tuan-tuan, kalau kita sedar ini dengan nikmat Allah, Allah bagi pada kita mata, tangan, telinga. Dengan sebab nikmat ini kita datang masjid. Allah bagi kita kenderaan, Allah bagi kita rumah, bagi kita pakaian, bagi kita anak, bagi kita isteri, kita datang masjid. Nikmat Allah ni kita gunakan untuk kita dekatkan diri kita pada Tuhan. Ini adalah antara tanda bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Dan statement yang ketiga, Allah kata, innal insana la zalumun kafar. Ya? La zalumun kafar. Apa yang ulama kata tentang zalumun kafar ini ialah manusia itu dia tidak la zalumun, dia banyak melakukan dosa. Tak? Kita ni banyak lakukan dosa. Banyak dosa kita buat. Ya, dosa kecil, dosa besar. Tak? Kadang-kadang dosa kecil paling mudah. Ya. Kadang-kadang kita membazir, dosa kecil. Ya. Kadang-kadang kan, ambil wuduk je pun kadang-kadang buka air lama-lama, lepas tu dia hantar berborok. Buka. Lepas tu roda datang borok pun, air pun buka semacam nak ambil wuduk tu. Kadang-kadang kita berjanji pukul 10, datang pukul 10.30. Bukan tak datang, tapi lambat menunaikan janji, dosa kecil. Kadang-kadang kita melambatkan hak orang, dosa kecil. Bukan tak bayar hutang dia, janji je bayar hari Jumaat, bayar hari Sabtu. Bukan tak bayar, bayar juga, dosa kecil. Kadang-kadang orang ajak kita kenuri, banyak sangat kenuri, sana kenuri, sini kenuri, pergi tak ada. Kita tak beritahu pada dia, tak datang, dosa kecil. Kadang-kadang orang beri salam pada kita, kita tak jawab salam, dosa kecil. Apatah lagi menengok benda-benda yang orang kata tadi diharamkan oleh Allah. Kadang-kadang tak tutup aurat dan sebagainya. Ini semua dosa kecil. Mudah-mudahan dosa kecil ni bolehlah terampun dengan amalan-amalan yang kita lakukan, dengan sakit yang kita terima. Dosa-dosa besar tak. Yang saya sebut pada tuan-tuan dulu, kalau golongan-golongan yang dah bekerja tahun 80-an, golongan yang dah bekerja 80-an, tak, dalam ni memang ada. 90-an pun dia dah bekerja dah, bukan belajar lagi. Masa tu bank Islam tak ada. Saya sebut benda ni sebab supaya kita semua sedar. Masa tu bank Islam tak ada, perbankan Islam semua tak ada. Masa tu tuan-tuan, kita beli rumah, kita beli kereta, semua riba. Betul tak? Kita beli kereta, ada riba. Mana ada bank Islam masa tu? Kita belilah dengan Hong Kong Bank, Maybank, CIMB Bank, Bumi Putra, macam-macam. Masa tu tak ada, kita terlibat dengan riba. Tuan-tuan, kita taubat lah. Kita taubat lah. Ataupun katakan kita dulu mungkin zaman masa tak ada apa ni perbankan Islam, kita beli perabot dengan kod memo berapa ringgit, kemudian bila tengok kita terlibat dengan riba. Kadang-kadang kita beli motor, kita tak ada duit cash, nak beli motor kapcai apa semua, kita guna ion kredit yang tak Islami, kita terlibat dengan. Kita taubatlah. Pernah tak kita fikir, kita aku taubat tak? Sebab dosa besar ni ulama-ulama sepakat mengatakan kita kena taubat. Taubat nasuha. Kita kena tinggalkan perbuatan tu, kita kena rasa menyesal dan kita berjanji berazam tak akan buat balik.
Kalau kita ambil hak orang, tambah selagi kita kena pulang balik. Kita taubat lah. Ini manusia ni Allah kata dia memang la zalumun. Mereka ini menzalimi diri dia sendiri dan ada kalanya menzalimi orang lain. Kalau memakai harta anak yatim dan sebagainya lagi berat. Lagilah berat. Jadi ini benda yang kena ada dalam diri kita. Kafar, dan Allah kata manusia ni sangat tak bersyukur. Sangat tak bersyukur. Kita ni Allah kata kita ni sangat tidak bersyukur, dan kita ni kadang-kadang kita lupa. Kita lupa tentang diri kita ni, bahawa diri kita ni teruk sangat. Tak? Jadi banyak tak? Jadi kadang-kadang bila kita tengok pada diri kita, kita insafi diri kita, berapa banyak benda yang Tuhan bagi pada kita, kita gunakan untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Kadang-kadang rezeki je lah. Tak? Banyak mana rezeki yang kita bagi, kita infak pada jalan Allah. Sama ada bayar zakat ataupun sedekah. Kita sebutlah zakat mana mudah, mana wajib. Zakat. Kutipan zakat di negeri Pahang ni baru mencecah 154 juta. Maknanya tahun ni walaupun PKP dapat juga kutip zakat 154 juta. Berapa ramai lagi orang tak bayar zakat? Ramai lagi. Sebab zakat bukan macam lembaga hasil. Lembaga hasil dia cari kita sampai ke lubang cacing. Saya pun dah 8 tahun. Kita dah dokumen tu semua, karbon tu dah tak ada dah. Kena juga, bayar juga. Zakat tak ada, walaupun kita ada enactment apa semua sekali. Tapi tak dikuat-kuasakan sepenuhnya. Jadi kita ni berdasarkan kepada diri kita, kita bayar tak zakat kita. Mungkinlah kita tak ada lembu, tak ada kerba, tak ada apa. Tak. Tapi kadang-kadang kita ada duit simpanan. Kadang-kadang isteri kita di rumah ada emas. Kadang-kadang kita ada gaji setiap bulan yang telah diputuskan bahawa kita kena bayar zakat. Ada taksiran yang telah dibuat oleh Pusat Kutipan Zakat, kita bayar tak? Dosa besar ni. Tak. Jadi itu cerita mudah. Dan adakah kalau kata kita bayar zakat, tapi kadang-kadang adakah harta-harta kita infak pada jalan Allah? Berapa banyak duit kita yang kita bagikan untuk masjid? Tak, saya tengok tu kempen tabung tu nak baiki tandas. Tak. Kalau kita wakafkan duit kita tu, sebenarnya sumbangan tu untuk wakaf tu. Tuan-tuan bayang kalau kita beri RM10, berapa batu bata boleh beli, berapa tai boleh beli. Katakan RM10 tu dapatlah 1 tai, 2 tai. Lepas tu orang pun pasang letak. Sepanjang kehidupan kita, selagi mana orang guna tai tu pijak, orang gini-gini, itulah pahala kita dapat. Berapa ramai di kalangan kita sedar begitu. Tapi saya yakin kat sini saya dimaklumkan memang mudah. Nak buat benda je sekejap terus ada, sekejap terus dapat. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang atau begitu juga nikmat rezeki yang Tuhan bagi pada kita, kadang-kadang adakah kita gunakan tak pada jalan Allah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok tak nikmat-nikmat Allah ni, ya Allah bagi pada kita memang dah komplit. Betul tuan-tuan, komplit. Kalau berdasarkan kepada apa yang telah disebut oleh Syekh Sya'rawi dalam tafsirnya, dia kata al-malu huwa adna darajati rizq, al-afiyatu a'la darajati rizq,
salahul abna'i afdalu anwa'i rizq, amma ridha rabbil alamin fahuwa tamamul rizq. Benda yang Syekh Sya'rawi sebut ni, 4 perkara ni, semua kita dapat, semua ada. Apa dia Syekh Sya'rawi kata? Dia kata al-malu huwa adna darajati rizki. Harta adalah darjat paling rendah sekali rezeki yang Allah bagi. Dapat. Walaupun orang duk kejar benda yang paling rendah, tapi kita ada juga. Nak harta kereta, motor, rumah, pakaian, harta, tanah, simpanan duit, semua kita ada. Semua ada, dapat. Ada. Semua orang dapat. Kita guna tak harta kita ni untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Al-afiyatu a'la darajati rizq. Syekh Sya'rawi kata badan sihat. Memanglah ustaz umur dah 60 mana nak sihat dah. Tak adalah dulu boleh berlari macam dulu. Tak adalah dulu kita boleh kerja angkat barang berat, tapi sihat lagi, mata nampak lagi, telinga dah boleh lagi, berjalan boleh lagi walaupun sakit lutut sikit. Walaupun ada gaut sikit, tak apa, boleh jalan lagi. Tangan boleh lagi, telinga boleh dengar lagi walaupun tak berapa nak kuat. Boleh pergi masjid lagi. Sehat ni Syekh Sya'rawi kata ialah rezeki yang paling tinggi sekali kita ada. Mungkin kadang-kadang duduk lama-lama bersila, semut-semut, memanglah sebab kita dah berumur. Tapi kita sihat lagi berbanding dengan orang lain yang terlantar di hospital, kita masih sihat. Salahul abna afdalu anwa'ir rizki. Anak yang elok, soleh. Kita ada anak. Anak kita alhamdulillah, walaupun dia bukan maknanya hebat sangat, tapi setiap minggu ada telefon, abah apa khabar, mak apa khabar. Kadang-kadang bila ada peluang balik mengentas negeri, balik mengentas daerah, balik jumpa kita, bawa cucu kita, gembira. Anak kita ambil berat tentang diri kita, alhamdulillah. Maknanya dia kata anak yang soleh ini adalah seafdal rezeki, paling afdal. Nak doakan untuk kita, kita ada. Dan yang paling besar sekali, ammar ridha rabbil alamin fahuwa tamam. Redha Tuhan ni, tuan-tuan ni, redha Tuhan ni, sebab tu kita ada kat sini. Inilah paling sempurna nikmat Allah, paling sempurna. Tak ada sempurna lagi melainkan Syekh Sya'rawi kata redha Allah ni yang kita dapat. Jadi sebab tu kita ada di sini, sebab tu kita ada di masjid, kita ada di kuliah dan sebagainya. Dan sebelum akhir dah pukul 7.22 dah syuruk. Berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, saya suka mengambil apa yang disebut oleh Murrah bin Syarahil. Ya, tuan-tuan kita renungkan apa yang disebut oleh Murrah bin Syarahil ni. Apa dia kata? Ketahuilah, dalam kitab Hilyatul Awliya, ya, dia kata ketahuilah sahabatku, sesungguhnya Allah tidak menulis ke atas hamba-Nya sebarang hamba sebarang bala kecuali pasti berlaku sekalipun seorang hamba itu mentaatinya. Dalam kita hidup kita sebelum kita mati, Allah uji kita. Wa nabdukum bil khair bisyarri wal khairi fitnah, Allah uji. Murrah bin Syarahil kata ketahuilah kita ni kalau Allah tulis pada kita bala, dia tetap akan berlaku walaupun kita ni taat pada dia. Kita kena ingat, walaupun kita taat, kita ni Allah dah tulis, kita kena. Dan Allah tidak menulis bagi seorang hamba sebarang rezeki kecuali pasti ditunaikan walaupun seorang itu menderhakai Allah SWT. Maknanya walaupun kadang-kadang orang ni tak beriman pada Allah, walaupun kadang-kadang kita tengok dia ni fasik, tak semayang, tak apa, pakai luar pendek, ada tattoo ke apa sekali pun, kalau Allah dah tentukan rezeki dia, Allah tetap bagi walaupun dia derhaka pada Allah. Ini hakikat yang perlu ada pada setiap daripada kita. Dengan cara begitu kita akan sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu tuan-tuan untuk kita kongsikan pada pagi ini.
Mudah-mudahan tuan-tuan kita sentiasa mensyukuri nikmat Allah, ya. Benda ni walaupun Allah Ustaz biasalah dengar ceramah syukur-syukur ni, tapi kadang-kadang itulah kadang-kadang yang kita lupa. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini memberi manfaat kepada diri saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati diri kita dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang syukur dan di kalangan orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al awwal hadzal yawm salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illal ladzina amanu